Okey, boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan izinnya hari ini di masih dalam di minggu pertama tahun baru ni, kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah SWT untuk menyambung pengajian kita dalam tadabbur kitab tafsir Ibn Katsir ni. InsyaAllah kita sambung masih lagi dalam ayat 30 surah An-Nur. Di muka surat 380. Ayat 31 kan? 31 yang panjang ni kan? Ayat 31 di muka surat 372. Kita sambung huraiannya di muka surat 380 hadis di bawah ni. Hadis di bawah dalam perenggan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Isa At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu 'ainin zaniyah wal mar'atu idza ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza." Yani zaniyah. Maksud hadis Rasulullah SAW ni, maksud sabda Rasulullah SAW ni, setiap mata yang melihat wajah wanita dengan syahwat yang tidak halal, ia dilihat. Maksudnya mata yang melihat wanita yang tidak halal baginya, bererti mata tersebut melakukan perzinaan. Dan wanita bila ia memakai wangi-wangian, kemudian ia melalui di sebuah tempat perkumpulan, maka ia telah melakukan ini dan itu. At-Tirmizi berkata, yakni telah menyebabkan mata laki-laki berzina kerana bau perfumnya menyebabkan laki-laki tertarik memandangnya. Melakukan ini itu tu maknanya kaza lah, seperti mana orang lelaki bila melihat wanita dengan syahwat, pandangan tu adalah pandangan, dikira pandangan zina, melakukan zina, pandangan yang haram. Begitu juga sebaliknya. Bagi wanita, kalau ia memakai wangi-wangian, dia dilalu di tempat kumpulan orang laki-laki, yang boleh, maknanya yang yang boleh berkahwin dengannya, maknanya yang tidak boleh menampak, tidak boleh melihat aurat mereka, maka itu dikira zina. Pakai minyak wangi, pakai perfume, bukan tak boleh, tapi bila pakai wangi-wangi lalu depan orang lelaki, yang boleh menimbulkan nafsu syahwat, itu dikira haram, seperti mana orang lelaki tadi tak boleh memandang wanita, dan pandangan itu dikira pandangan zina. Jadi perbuatan wanita itu dikira perbuatan yang mengundang zina lah. Itu yang selalu orang sebut zina kecil, kan? Zina lah dalam hadis ni sebut zina, yakni zaniyah. At-Tirmizi berkata, dalam bab perbahasan ini juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis di atas darjatnya hasan sahih. Hasan sahih ni hadis sahih lah, hadis sahih lah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ayat ini juga melahirkan hukum larangan bagi wanita-wanita Muslim berjalan di tengah-tengah jalan, kerana pada praktiknya seperti itu terdapat unsur tabarruj. Tabarruj ni berhias, menampakkan aurat dan kecantikan tubuh. Berhiaslah. Berhias, maknanya berhias yang
yang boleh menimbulkan fitnah. Yang mana berhias ni dia seperti mana memperlihatkan aurat. Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Usaid Al-Ansari bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita. Saat itu beliau sedang berada di luar masjid menyaksikan rombongan laki-laki dan wanita bergerombol di jalan, berpusu-pusulah, beramai-ramai di jalan. Dalam kumpulan yang ramai-ramai lah. Sabda Rasulullah, istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahfuqna at-tariq alaikunna bihaffatil tariq. Maksud sabda Rasulullah SAW ni, berjalanlah di belakang kerana kalian tidak boleh berjalan di tengah jalan. Kalian harus berjalan di tepi jalan. Faham kan maksud hadis ni? Oleh sebab itu para wanita sahabiah berjalan seakan-akan menempelkan tubuh ke dinding jalan hingga baju-baju mereka tersangkut ke dinding. Maknanya kalau kita nak naik tangga ke, jalan ke tepi. Kalau kita berjalan depan orang ramai, ada lelaki, ada perempuan, kita ke tepi. Kita bagi jalan, bagi dia orang dulu jalan depan, kita jalan belakang. Ataupun kita bagi laluan untuk dia orang lepas dulu. Jadi maknanya macam itulah. Kita perlu praktik seharian. Ustazah. Ya. Kalau macam ada larian kan. Sekarang kan memang suka kan ada join larian kan. So bercampur-campur. Macam mana Ustazah? Better tak payah join ke macam mana? Maknanya kita nak kata tak payah tengok kepada suasana lah. Kalau kalau kita boleh bagi jalan tepi, kita ni kan. Kalau kita tak nak dulu pun, kita ada laluan sendiri. Tak ganggu kan. Sama ada, kalau orang tu masih duduk belakang kita, maknanya kita cepatlah. Ataupun kita suruh dia pergi dulu. Atau kalau kita nak menang, kita kena ke depan. Terus ke depan lah. Pakai pakaian tu kena sopan lah. Nak cerita ni pasal larian ni pun tak ada kan? Benda yang dalam kehidupan kita berlaku kan. Jadi nak contoh daripada apa yang Rasulullah SAW buat tu secara spesifiknya tak ada contohnya kan. Tak adalah disebut tentang kalau berlari macam mana. Tapi ini contoh yang paling dekat lah. Kalau kita ada lelaki perempuan, kita ke tepi. Kalau kita masih nak jalan cepat pun ke tepi. Tepi. Jadi dia orang yang faham dia akan pergi ke sebelah kanan. Kalau kita di kiri. Kalau kita di kanan, dia orang ke tepi, ke kiri. Kalau orang yang tak faham tu dia ikut juga di belakang tu. Kalau dia mampu ke depan, dia teruslah ke depan potong kita. Tak? Kalau kita tak bagi potong, kita ke depan lajulah. Pandangan Ustazah lah. Tapi hadis Rasulullah sebut ke tepi. Nak naik tangga ke, berjalan di perjalanan jalan kaki ke, maknanya dalam suasana yang lain kita menaik basikal ke, ramai-ramai kan, kita ada laluan sendiri. Sepatutnya ada laluan sendirilah. Tapi setengah tempat dia dah faham, tak payah buat lorong pun. Dia jadi macam tu. Lelaki jalan sebelah, perempuan jalan sebelah. Boleh tak? Jadi itu tentang jalan kan. Tadi wangi-wangian tu macam itulah. Boleh pakai wangi-wangian tapi untuk dalam rumah, untuk diri kita sendiri, kan? Untuk suami, untuk keselesaan kita lah. Kita selesa kan kalau kita dalam keadaan bersih, wangi semua tu. Tapi kalau menimbulkan masalah kepada orang lain, ya akhirnya masalah. Ya. Pakai untuk kita je bau okey kan? Boleh. Untuk kita je, mana kita je bau. Bukan wangian tu tak boleh. Pakai dengan perbuatan tu. Dalam ayat ni kan tadi, dalam hadis yang tadi,
perbuatan pakai wangi kemudian menyebabkan timbul masalah lelaki tertarik memandangnya. Jadi dalam rumah, dalam keluarga kita dengan anak-anak semua, dengan adik-beradik, selagi dalam perbincangan kita yang lalu, selagi tidak timbul masalah, tidak dikira tabarruj yang berlebihan lah. Berhias tabarruj tu boleh, tapi berlebihan tak boleh. Bila berlebihan tu disebut tabarruj jahiliyah. Tabarruj cara jahiliyah. Ada huraian ni. Ada huraian tadi dalam hadis, dalam ni tadi. Unsur tabarruj, tabarruj yang berlebihan tu tak boleh lah. Dan kita tengok seterusnya. Selanjutnya Allah SWT berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maksudnya lakukanlah sifat-sifat yang mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Maknanya dulu tak tahu, bila dah tahu, kita tak ulang lagi lah. Yang telah Allah perintahkan, maksudnya lakukanlah sifat-sifat yang mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji yang telah Allah perintahkan kepada kalian dalam ayat ini. Tinggalkanlah akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tercela yang selama ini menjadi tradisi orang-orang jahiliyah. Kerana kebahagiaan yang sebenar-benarnya hanya ada di saat kalian melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kenapa kita tak buat? Kerana Allah larang. Hikmah-hikmah tu kita fikir sendirilah kan. Ada hikmahnya, kita boleh fikir sendiri. Tapi yang utamanya adalah Allah larang, Rasulullah larang. Dan Rasulullah juga selalu menjelaskan kepada kita kenapa tak boleh buat tu, kenapa tak boleh buat ni, kenapa tak boleh berjalan bersaing bersama lelaki, kenapa tak boleh pakai wangi-wangian depan bila berada bersama orang yang mahram, yang bukan mahram, kenapa tak boleh pakai wangi-wangian bila keluar rumah. Itu ada sebabnya lah, sebabnya. Dan sebab yang utama adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Setiap perintah Allah, setiap perintah Rasul tu ada hikmahnya. Hari ini kebanyakan kerana tak jaga aurat, tak jaga penampilan, tak jaga mata, tak jaga diri kita, itu yang mengundang maksiat. Dan bila dah berlaku maksiat, berlaku pula jenayah. Jenayah rogol dan sebagainya tu. Terutamanya bila kita seorang-seorang pergi tempat yang sunyi-sunyi, kita tak perasan ada orang, diri kita tu menjadi daya tarikan, timbul masalah lah. Okey, itu akhir ayat 31 tu Allah suruh bertaubat. La'allakum tuflihun. Kita nak capai kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa kita meninggalkan segala larangan? Kerana perintah Allah, perintah Rasulullah. Kenapa kita ikut Allah dan Rasul? Kerana kita ingin bahagia, berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Jadi, bila kita pernah melakukan kesilapan, kembali kepada Allah. Tubu ilallah. Taubat tu maknanya tak ulang lagi lah. Kalau kita suka buat benda-benda yang tidak dilarang pada tempat-tempat tertentu, bolehlah kita pakai kan. Kita suka pakai wangi-wangian, suka pakai baju cantik-cantik, pakai seksi-seksi, pakai dalam waktu yang tidak, pada tempat dan suasana yang tidak dilarang, tidak ada masalah. Kita sambung ayat 32. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Maksud ayat ni, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayat 32. Dan orang-orang yang tidak mampu kahwin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan budak-budak, iaitu hamba-hamba yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikurniakannya padamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak, itu hamba-hamba wanitamu, untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri mengingini kesucian, kerana kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Ayat 33. Ayat 34. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 34. Fahamlah kan ayat ni? Sekali lalu kita baca, kita tengok uraian. Perintah menikah, perintah berkahwin. Rangkaian ayat di atas mengandungi penjelasan tentang sejumlah hukum-hukum yang berlaku yang tidak dihapus, dan perintah-perintah yang pasti tidak boleh dielakkan. Allah SWT berfirman dalam ayat yang pertama tadi, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Dan kawinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu dan orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Hingga akhir ayat. Ayat ini memerintahkan nikah. Perintah nikah. Perintah menikahkan. Menikahkan orang yang di bawah tanggungjawab. Kawinkanlah. Dan perintah nikah secara umum. Perintah berkahwin secara umum. Pada orang yang mampu disuruh berkahwin. Pada orang yang punya hamba, sistem hamba ni dah tak ada kan. Maknanya tuan-tuan dia kena kahwinkan hambanya. Hamba-hamba. Tak boleh dia ada manusia kan. Ada perasaan, ada nafsu. Dia bekerja je takkan apa. Maknanya hak dia tu dizalimi. Ya. Ayat ini memerintahkan nikah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda,
Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian pemuda, sabda Rasulullah, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu mengeluarkan biaya pernikahan, maka hendaknya ia menikah. Kerana menikah itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Kerana puasa merupakan penawar nafsu syahwat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab mereka sahih dari hadis Ibnu Mas'ud. Dalam kitab hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Di dalam kitab As-Sunan dengan jalur periwayatan yang beragam, yang berbagai-bagai lah, termaktub hadis Rasulullah SAW. Maknanya macam-macam riwayat ada daripada orang ni, itu maksud dia berbagai riwayat tu, berbagai ragam. Dan maknanya ada juga makna sama, mungkin perkataan berbeza hadis Rasulullah. Tazawwaju tawaladu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, milikilah anak dan keturunan yang banyak, dan sungguhnya aku merasa bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Di dalam Sunan kami tidak menemukan teks seperti ini. Hadis dengan teks yang agak mirip diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Ada hadis lain dengan perkataan yang agak berbeza tapi bermaksud samalah. Maknanya Rasulullah suruh kahwin. Rasulullah suka umat dia ramai. Rasulullah merasa bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Rasulullah bangga dengan umatnya yang ramai. Ini perintah kahwin lah. Ayat-ayat ini daripada ayat 32 hingga 34 dan hadis-hadis Rasulullah ni adalah tentang perintah berkahwin. Orang yang mampu kena kahwin. Mampu dari segi apa? Mampu dari segi fizikal untuk memberi nafkah, mampu dari segi perasaan dia, ada juga dia mampu dari segi perbelanjaannya, tapi dia mungkin rasa macam dia tak mampu membahagiakan orang lain dengan sifat-sifat buruk dia yang macam-macam, kan? Misalnya dia kata dia kasar orangnya, sangat cemburu orangnya. Mungkin itu dikira apa? Mungkin itu yang menjadi penghalang kepada setengah orang. Tapi Allah SWT tak bagi ukuran kemampuan tu sekadar pengampuan dari segi nafsu perasaan tu. Allah SWT dan hadis Rasulullah tak sebut tentang apa? Kemampuan tu lah. Maknanya dia tak sama antara seorang. Dan tidak semestinya masalah-masalah itu masalah yang besar. Masalah yang tak boleh selesai. Kadang orang jadi alasan dia kata dia tak mampu. Tak mampu takut orang terseksa dengan perangai dia. Tapi bila kita yakin dengan Allah SWT, kita kena yakin tujuan pernikahan adalah untuk menyelamatkan manusia. Untuk membawa kebaikan kepada kehidupan. Mungkin dia ada sifat buruk, dia rasa tak mampu tapi akhirnya dia bernikah, masalah selesai. Mungkin dia rasa rezeki tak cukup, tapi dengan bernikah Allah bagi keberkatan. Yang penting niat tu lah. Jadi kadang-kadang hari ni ramai orang yang tak bernikah tu, alasan dia banyak sangat. Alasan banyak sangat. Kita kena pandai pilih, kena tahu nak pilih yang mana perkara lebih utama dalam kehidupan kita. Yang utama dan perkara yang bukan utama. Yang mana utama pada kita, pada seorang tu. Dia ada kemampuan, ada duit, tapi dia kata dia takut tak dapat membahagiakan orang. Diri dia sendiri macam mana kalau tak kahwin? Adakah lebih baik
dia boleh menjagakan lebih baik daripada dia kahwin? Kan? Jadi kena fikir. Yang pertama, kita melaksanakan perintah Allah. Bila Allah suruh, mesti ada kebaikannya. Jadi perkara-perkara yang kita rasa macam boleh menjadi halangan tu, kita kena usahakan supaya ianya dapat diatasi. Kalau dah tak boleh sangat, Allah SWT suruh puasa. Suruh puasa. Sebab bermakna, kalau makna fitrah manusia, kan? Ada halangan, mungkin dia tak cukup kemampuan dari segi nak menyara, dari segi keuangan. Fitrah nafsu tu ada, jadi puasa. Puasa ni kira sampai tahap tak boleh, tak adalah kemampuan, tak ada miskin, kan? Miskin. Kita hari ni ramai orang menjadi miskin. Sebab apa? Sebab adat budaya kita tu kadang-kadang berat sangat. Menyukarkan. Nak kahwin tak ada berapa ya? Perbelanjaan berapa? Mas kahwin tak banyak. Kalau di Selangor 300 macam tu je kan? Mas kahwin tak banyak. Keperluan pun kalau ikut seseorang, keperluan kita tak banyak pun, kan? Tapi perbelanjaan untuk majlis perkahwinan dalam adat Melayu ni banyak sangat. Hantaran belanja 10,000, 20,000, kan? Gaji berapa je? Nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta. Kadang baru kerja tu motor je ada pun, kan? Nak kena bayar semua tu. Jadi itu menjadi halangan menyebabkan orang lambat kahwin. Akhirnya bila dah lewat-lewat, dah telajak umur tu lagilah payah nak dapat jodoh. Jadi sebenarnya ini bukan masalah yang memang tak boleh diatasi, kan? Kena banyak pihak lah melaksanakan tanggungjawab, bekerjasama, saling memahami supaya akhirnya perintah Allah ini dapat dilaksanakan. Kehendak Rasulullah, keinginan Rasulullah SAW supaya dia dapat tengok ramai umat dia berasa berbangga di hadapan umat-umat lain tu, maknanya terlaksana, kan? Kita menggembirakan Rasulullah SAW. Pelarian dia ada lagi sini. Lafaz al-ayama yang termaktub pada ayat 32 merupakan bentuk jamak plural dari lafaz al-aimu yang berarti wanita yang tidak bersuami atau laki-laki yang tidak beristeri. Baik masing-masing dari mereka sudah pernah menikah kemudian bercerai atau sama sekali belum pernah menikah. Al-Jauhari telah mengutip arti di atas dari para ulama bahasa sebagaimana ungkapan rajulun aimun wa imra'atun aimun, laki-laki yang tidak bernikah dan wanita yang tidak berstatus menikah. Untuk kedua-duanya disifati dengan satu kata yang sama, iaitu ayama. Ada ayat tadi kan, ayama tu maksud dia orang yang tak kahwin, orang yang tak ada suami atau tak ada isteri, sama ada dah pernah berkahwin, bercerai, ataupun yang belum pernah menikah. Yang tak ada, maknanya tak ada pasangan lah. Dalam tentang komen dalam firman berkaitan dengan firman Allah SWT, in yakunu fuqara ayyughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Maksudnya jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnianya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ali bin Abi Talib, sebagaimana keterangan yang kutip dari Ibn Abbas tentang hal ni, kata Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talha, bukan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talha berkata, yang dia petik daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Allah menyemangati, memberikan semangat kepada manusia untuk menikah
Allah memerintahkan nikah kepada orang-orang yang berstatus merdeka maupun hamba sahaya. Sekalipun hamba, Allah SWT suruh carikan jodoh untuk mereka. Allah berjanji kepada mereka akan memberikan kecukupan atau kemampuan untuk menikah. Dia berfirman, jika mereka miskin, Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnianya. Maknanya rezeki di tangan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maknanya kena yakinlah, yakin tawakal. Nikah nak tunggu cukup, nak tunggu kaya baru nak kahwin, belum tentulah, kan? Jadi rezeki di tangan Allah. Jadi ibu bapa kalau anak nak kahwin masa belajar pun bagi ustazah lah. Biarlah dia kahwin. Daripada duduk buat maksiat, kan? Seronok tak nak kahwin lagi, nak bebas, bergaul bebas. Kalau dah kahwin nanti banyak benda tak boleh buat. Itu maksiat tu. Kita kalau kita larang anak nak kahwin, adik nak kahwin, ataupun ayah yang mak nak meninggal, ada orang larang, kan? Ayah nak kahwin tak bagi, mak nak kahwin tak bagi. Mungkinlah jodoh yang dipilih tu tak sesuai. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena fikir ada hikmahnya di sebalik kahwinan, ya? Kalau tak cukup, rasa macam tak cukup, takut tak mampu, rezeki Allah SWT Maha Kaya, ya? Kadang dengan keberkatan perkahwinan tu, dulu mungkin tak cukup belanjaan, bila berkahwin murah pula rezeki, ya? Orang tak yakin dalam hal rezeki ni, maknanya tak yakin banyak benda pada Allah SWT, kan? Kita kurang keyakinan tu. Dalam hal-hal lain pun kalau tak, mungkin tak yakin juga. Sebab dalam kalau hal rezeki pun tak yakin, yang lain-lain tu tak berapa yakin pada Allah. Jadi kena yakin, ya. Kadang tak yakin, kalau anak ramai tak yakin macam mana boleh bela anak. Ramai-ramai dalam dunia sekarang ni yang perlu banyak belanjaan. Anak seorang pun rasa macam tak cukup. Anak dua nak daftar sekolah berapa dah. Anak 6 berapa lagi. Kira macam tu. Susah lah, kan? Kadang kita tengok orang miskin lagi anak ramai. Akhirnya antara hikmah yang dapat kita lihat, orang yang anak ramai ni bila dah anak besar-besar, hidup senang lah. Walaupun anak dalam 10 orang tu tak ada kaya pun, tapi dah ramai, seorang sikit bantu mak ayah, kan? Dengan tenaga, dengan ada luang masa. Seorang tak boleh, anak pertama tak boleh, anak kedua ada. Anak kedua tak boleh, anak ketiga ada, kan? Kalau dari segi belanjaan, walaupun tak kaya mana, seorang sikit kumpul duit boleh bantu mak ayah bawa, hantar pergi Mekah, buat haji, umrah dan sebagainya, kan? Jadi itu antara hikmah. Bila anak ramai, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Jadi dalam perkahwinan, nak membina keluarga ni, kita kena yakin rezeki di tangan Allah SWT. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, carilah kecukupan rezeki dengan menikah. Kerana Allah berfirman, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnianya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Baghawi menyebutkan asar yang sama dari Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Lais, dari Muhammad bin Ajalan dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekali, orang semua ni dengar daripada Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, salasatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum, an-nikah yuridul 'afaf, al-mukatabu yuridul ada, wal ghazi fi sabilillah. Ada 3 golongan yang Allah berjanji akan menolong mereka. Yang pertama, orang yang menikah dengan tujuan menjaga kesucian. Yang kedua, hamba sahaya yang ingin membebaskan diri dengan cara membayar secara cicilan. Cicilan ni beransur-ansur. Dan 3, orang yang berperang di jalan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini 3 perkara. 3 golongan Allah janji akan menolong mereka. Menikah dengan tujuan jaga diri, jaga kesucian diri. Lelaki pun perempuan samalah. Lelaki atau perempuan samalah. Dan hamba sahaya
yang ingin membebaskan diri dengan cara bayar. Dia nak hamba nak bebas diri kena bayar kan. Jadi dia bayar ansur-ansur. Dia cari duit, akhirnya dia bayar kepada tuan dia nak bebaskan diri. Ini sistem hamba dululah. Allahu alam lah, akan ada lagi ke? Allahu alam. Ya. Sistem macam ni kalau buat masa ni dalam kehidupan kita sekarang ni tak ada dah, kan? Tapi mungkin akan datang dalam bentuk yang lain. Kan? Perhambaan dalam bentuk yang lain. Orang terpaksa bebaskan diri dari perhambaan. Ya? Dengan macam-macam cara. Allah alam lah itu kan. Tapi Rasulullah dalam hadis selalu sebut tentang kisah hamba nak bebas diri ni dalam kehidupan sebelum kehidupan dalam apa yang dia bermula rentetan daripada kehidupan ada sistem hamba dalam amalan jahiliyah dan orang yang berperang di jalan Allah. Ini Allah akan menolong mereka, maksudnya Allah akan beri rahmat dan keberkatan lepas daripada meleraikan daripada masalah kekusutan hidup, ya? Perkara-perkara yang memberatkan, menyusahkan, ya? Ada keberkatan, ada rahmat Allah dan keberkatan, ya? Dalam 3 perkara ni, ya? Kepada 3 golongan ini. Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang laki-laki yang tidak memiliki apa-apa terkecuali kain yang dipakainya. Sampai ia tidak mampu, sehingga kan ia tidak mampu membeli cincin dari besi. Meskipun demikian, baginda menikahkannya dengan seorang wanita dan menjadikan mas kahwinnya berupa mengajarkan Al-Quran kepada isterinya. Kerana hanya itu yang ia punya. Kita semua maklum bahawa di antara kasih sayang Allah dan kebaikannya adalah memberikan mereka berdua kurnia rezeki yang dapat mencukupi hidup mereka. Maknanya perkara yang kita rasa masalah tu kecil, kan? Ada benda besar lain lagi yang perlu dipelihara. Nak maruah, ketenangan jiwa, makin dekat dengan Allah SWT, buat ibadat bukan untuk seorang, nak membina keluarga. Kenapa? Kerana nak membina generasi penyelamat ummah, generasi yang beriman. Itu banyak tujuan dan matlamat yang baik dalam perkahwinan tu. Jadi Allah SWT tolongkan, Allah SWT perluaskan rezeki, Allah berikan kemudahan, Allah tambahkan ketenangan. Dalam solat pun ada tambah pahala, ya, bagi orang yang berkahwin dibandingkan dengan orang yang seorang, ya. Jadi ini hadis-hadis memberi motivasi supaya berkahwin, ya. Makna perkahwinan ini suatu fitrah, suatu lambang kebahagiaan dan kejayaan kepada kehidupan. Kalau tak ada jodoh, Allah SWT Maha mengetahui. Mungkin belum hari ni, belum tahun ni, tahun depan. Mungkin belum dalam usia 23, 25, 27 tak berkahwin, umur 45 berkahwin. Ya? Ada mungkin 45 tak berkahwin. Ada ustaz dengar ceramah dengar ustaz cerita di pondok tempat orang tua pergi duduk pondok, kan, orang mengaji pondok, ramai pula makcik-makcik, nenek-nenek yang usia 60 lebih ada jodoh. Itu jodoh yang Allah tentukan, kan. Kalau dah tak ada jodoh dunia, jodoh di akhirat pula. Allah Maha mengetahui lah, ya, kenapa belum dapat jodoh, kenapa tak dapat jodoh maksud dunia, kan. Yang penting perasaan untuk tak nak menikah tu tak boleh ada lah, ya. Kadang melihat kita tak nak lah suami orang pula, duda pula, tak nak, pilih macam tu. Istikharah, apa keadaan pun istikharah, ya. Kalau istikharah, misalnya kita dipinang oleh orang yang dah ada isteri, ini bukan ustazah nak katakan kempen poligami ke apa, kan. Benda tu harus, kan, benda tu harus. Kata orang dipinang oleh orang yang dah ada isteri dah, kita umur dah banyak juga dah. Jangan kita cerewet sangat dalam hal macam tu.
mungkin ada hikmahnya. Allah nak jodohkan bila umur dah 30 lebih, 35, 37, tiba orang yang datang minang kita, dia dah ada isteri tapi dia mampu. Kena istikharah. Betul-betul. Jangan terus kata tak nak lah. Kan? Jangan terus kata tak nak. Ada hikmahnya Allah SWT nak bagi. Kenapa dah dulu tak ada orang tapi tak jadi. Ada kawan, ada kenalan dan nak bertunang tak jadi. Dah bertunang kadang putus. Tiba-tiba dah usia macam ni, ada pula orang datang minat, dah suami orang pula. Istikharah, apa hal pun istikharah. Mungkin orang baik. Ya? Kita pun boleh tengok, kita pun boleh siasat. Orang tu macam mana. Kalau orang baik tak ada masalah lah. Lebih baik kita suka kepada orang yang tak berapa suka dengan kita. Lebih baik daripada kita suka kepada orang yang tak suka kepada kita. Lebih baik kita suka kepada orang yang sukakan kita daripada yang kita suka orang tak apa sukakan kita, kan? Itu dari segi logiknya lah. Apa pun kena istikharah, ada hikmahnya. Mungkin orang tu isteri dah meninggal ke, duda ke, dah jadi suami orang ke, tapi mungkin orang baik, anak-anak dia baik, kan? Anak-anak buat baik. Kita dalam usia perkahwinan yang dah lewat, mungkin boleh berkongsi kebahagiaan dengan orang. Ya? Sama-sama lah. Kadang-kadang kalau kita fikir orang yang dah ada anak-anak tu, anak-anak tiri tu, bukannya dia suka juga ada orang ganti mak dia. Kan? Bagi kita wanita lah. Tapi kita kena win-win lah. Situasi win-win. Maknanya dia pun sebenarnya tak berapa nak menerima juga mungkin. Ataupun mungkin dia suka. Jadi apa pun kita istikharah, minta petunjuk kepada Allah SWT. Ini bagi orang dalam keadaan macam itulah. Jadi kita tak kira lah usia berapa. Yang penting kalau ada jodoh, kita telah menunaikan sebahagian daripada tuntutan sunnah. Tuntutan perintah Allah dan tuntutan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah suka umat dia berkahwin dan ramai keturunan. Itu rezeki daripada Allah SWT lah. Anak ramai, anak tak ramai tu, kan? Ada orang kahwin tak ada anak, tak apalah. Kalau tak ada anak, itu dah kira tak ada rezeki juga. Boleh diikhtiarkan, kita ikhtiar. Ada anak 2, alhamdulillah. Ada anak 12, alhamdulillah. Okay? Semua anugerah Allah SWT. Ada sebabnya, ada hikmahnya. Okey, kita sambung sikit. Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang lelaki yang tidak memiliki apa-apa. Ini dah tadi kan? Ya tadi. Dengan Al-Quran pun boleh menjadi mas kahwin. Jadi mas ibu bapa tak boleh letak hantaran belanja tu mahal-mahal. Ya? Mas kahwin boleh nak bagi banyak pun. Ya, kalau mampu. Kalau tak mampu, asal ada cincin sebentuk, cincin pelarutan pun okey dah. Ya? Tapi kita di kerajaan dah tetapkan tiap-tiap negeri ada mas kahwin masing-masing kan. Kita ikutlah peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkenaan. Perintah memelihara kesucian bagi mereka yang tidak mampu menikah. Allah SWT berfirman, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dan orang-orang yang tidak mampu kahwin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan kurnianya. Ini merupakan perintah dari Allah bagi orang yang tidak memiliki biaya pernikahan. Hendaknya mereka menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Ini bagi orang lelaki lah, terutamanya, kan? Kalau dari segi nak memberi nafkah untuk membiayai perkahwinan, pernikahan ini, maknanya kepada orang pihak lelaki lah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda
barang siapa di antara kalian yang mampu mengeluarkan biaya pernikahan, maka hendaklah ia menikah. Kerana menikah itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa tidak mampu, ia hendaknya berpuasa. Kerana puasa merupakan penawar nafsu syahwat. Ini kepada orang lelaki lah. Kalau mampu, bagi yang mampu, hendaklah berkahwin. Jangan tak nak kahwin. Dia timbul banyak macam-macam masalah. Kerana kecewa dengan seseorang, akhirnya dia macam serik tak nak berkahwin. Tapi fitrah sebagai manusia tetap ada. Itu kadang dah benci lelaki, benci wanita, suka pula lelaki. Orang perempuan pun ada kes kecewa dengan lelaki, dia benci lelaki, dia nak kahwin, suka pula wanita, nak menjadi pembela, akhirnya nafsu tu lain pula jadinya, kan? Ini untuk memelihara nafsu. Manusia fitrah dia ada nafsu. Sebab tu kalau kita tengok dalam agama yang melarang perkahwinan kepada orang-orang alim dia, kan? Padri, sami ke, tak kahwin kan? Tak kahwin tu tanda zuhud lah. Tapi itu bukan fitrah manusia. Bila dah bukan fitrah, dia akan lawan lah. Di depan dia kata tak kahwin sebab undang-undang tidak membolehkan. Di belakang banyak skandal. Skandal. Macam-macam ada. Macam-macam berlaku selalu kita dengar lah. Kawan Ustazah pernah bercerita. Ustazah takut Ustazah ada cerita. Dia kata dia mengajar di sebuah sekolah sekolah konvent lah. Macam tu kan, sekolah missionary lah. Dia punya pengetua padri memang tak berkahwin. Tetapi akhirnya ada guru-guru mengadu, ada di kalangan guru-guru di sekolah masuk ke bilik pejabat dia buat pejabat yang tersorok di tingkat atas bangunan sekolah, itu bilik hujung sekali. Ada guru-guru muda kadang-kadang datang, mereka dipaksa, dirukun. Ini ada kisah benar macam tu kan. Selalu kita tengok dalam surat khabar pun, dalam berita, dalam internet berlaku skandal-skandal kan. Maknanya sebab apa? Sebab fitrah manusia bukan macam tu. Allah tak larang, Allah suruh. Sebab memang fitrah manusia berkahwin, kerana berkahwin itu bukan benda yang buruk, bukan benda yang aib, satu benda yang mulia. Salah satu daripada cara Allah SWT mengembangkan generasi manusia, mengembangkan makhluknya, yang makhluk yang bernyawa. Fitrah manusia ada, fitrah haiwan pada, tapi haiwan tak sama dengan manusia lah. Kalau manusia sama macam haiwan, itu salah lah. Jadi kalau tak mampu juga, Allah SWT suruh berpuasa. Kerana puasa merupakan penawar nafsu syahwat. Tutup ngekang nafsu lah puasa. Ayat 33 surah An-Nur ini memiliki erti yang umum, sedangkan ayat yang termaktub dalam surah An-Nisa memiliki makna yang lebih khusus. Ayat ini, ayat surah An-Nisa ayat surah An-Nisa ayat berapa ni? Ayat 25 عليم من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات
ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم فأن تصبروا خير لكم. So ayat ni, dan barang siapa di antara kamu, iaitu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengahwini wanita merdeka lain lagi beriman, ia boleh mengahwini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki, hamba-hamba. Boleh berkahwin dari hamba-hamba yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebab sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain. Kerana itu, kahwinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kahwin mereka menurut yang patut. Makna ayat ini menunjukkan bahawa boleh kahwin dengan hamba. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penzina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Wanita pun ada yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan jadi bukanlah ini kira wanita beriman. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kahwin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji, zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengahwini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Ayat ini menyebut bahawa kalau tak mampu kahwin dengan orang biasa, boleh kahwini hamba yang beriman. Hamba beriman. Jadi hamba ni kalau dalam ayat ni, hukum kalau dia lakukan kesalahan, contohnya dia berzina pun hukuman dia separuh daripada hukuman orang biasa. Maksud ayat ni, maksudnya jika mengahwini hamba sahaya yang umumnya hal ini lebih mudah, sahaja tidak dapat kalian lakukan dan kalian memilih untuk bersabar, maka hal itu lebih baik bagimu. Ini firman Allah, ya. Sebab jika kalian mengahwininya, maka anakmu akan menjadi budak. Kahwin dengan hamba, anak jadi hamba. Kemudian Allah mengakhiri firman-Nya dalam surah An-Nisa ni, firman-Nya, Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini firman Allah sampai ayat wa antasbiru khairul lakum ni, sampai di muka surat 386 ni firman Allah. Ni huraian dia, ya? Huraian dia. Maknanya kalau tak mampu kahwin dengan orang biasa, boleh kahwin dengan hamba. Itu dululah, ya? Tapi dalam dari segi syariat, kalau hamba tu masih tetap hamba, anak lahir hamba juga. Hamba juga. Dalam apa? Dalam sejarah Rasulullah SAW, hamba tu dibebaskanlah, ya? Bebaslah. Dia kahwin, sebelum kahwin tu dia dibebaskan, ya? Dalam kehidupan para sahabat pun, mana mereka membebaskan hamba. Tak biarkan hamba terus jadi hamba. Jadi keturunan yang lahir bukan hamba lagi lah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mana manusia boleh melakukan perintah Allah mengikut kemampuan. Ya, dalam hal-hal yang tak mampu ada kelonggaran. Ya, ada kelonggaran. Tapi bukan perkara yang mampu, kita kata tak mampu, sebenarnya Allah tahu kita mampu, kan? Jadi kalau ada pilihan tu, bermakna Allah SWT Maha mengetahui bahawa manusia tak boleh dalam pilihan pertama boleh ambil pilihan ketiga, ya? Pilihan kedua. Ada. Dalam komen tentang firman Allah ini, mengulasan tentang firman Allah ini, dan orang yang tidak mampu kahwin hendaklah menjaga kesucian dirinya. Ikrimah berkata, seorang lelaki yang melihat wanita lain dengan penuh syahwat bila ia mempunyai isteri, maka hendaknya ia menemui isterinya dan memenuhi hasrat seksnya. Namun bila ia tidak beristeri, hendaklah ia menunggu ketentuan Sang Pencipta langit dan bumi. Ia menunggu sampai Allah memberi kemampuan kepadanya. Maknanya itulah, ya.
perkahwinan tu antara matlamat dia, antara tujuannya ialah untuk keperluan nafsu manusia lah. Ya. Kalau tak ada isteri, Karimah kata, tunggulah sampai mampu. Macam mana nak buat? Berpuasa, puasa, banyakkan beribadat. Ada setengah orang tak nak kahwin sebab nak fokus pada ibadat. Kalau dia kata dia tak mampu, Allah Maha mengetahui lah. Dia kata tak mampu sebab tak mampu kalau berkahwin, dia rasa macam dia makin jauh pada Allah SWT. Itu pendirian masing-masing lah. Tapi Rasulullah tak buat macam tu. Kita tengok ada jugalah, ada ahli sufi yang tak berkahwin, tak sempat berkahwin semasa hayatnya kerana sibuk, bersibuk mencari ilmu, sibuk mengarang kitab, sibuk menyampaikan ilmu, sibuk beribadat. Dia nafsu dia mungkin nafsu tak ada. Mungkin dia tidak ada dorongan untuk berkahwin, tidak berminat untuk berkahwin. Allah Maha mengetahui lah, dia lebih mengenal dirinya lah. Walau bagaimanapun, cara yang Rasulullah SAW tunjuk kepada kita adalah apa yang baginda buat, baginda juga berkahwin. Berkahwin. Cuma orang biasa ada had tertentu, tak boleh sama seperti mana Rasulullah. Seorang lelaki boleh berkahwin maksimum 4 sahaja, walaupun Rasulullah lebih pada 4. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Kalau manusia biasa, orang biasa, memang kalau lebih pada 4, berlawanan dengan fitrah, akan timbul banyak masalah lah. Ada orang kahwin sampai 10, satu kampung anak cucu dia. Tapi bukan Islam lah. Kalau Islam, dia itu bukan syariat Islam. Kita tengok dalam agama lain ada. Tapi kita tengok ada juga orang yang mengaku Islam, isteri 10. Ada kan? Itu masalah. Banyak masalah boleh timbul. Rosak keturunan. Macam kita nampak bahagia, aman, sejahtera, satu kampung semua keluarga dia je nampak macam bahagia, kan? Dia ada kemampuan, anak-anak semua ikut dengar kata, anak isteri semua dengar kata, hidup senang lenang. Tapi tentu ada banyak masalah yang orang lain tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Wallahu a'lam bissawab. Kita pun dah cukup masa dah. Kat ni kita berhenti dululah. Kat ni surat 387. Ada apa-apa nak tanya sebelum Ustazah berhenti? Masa dah cukup lah kan, pukul 21 minit. Soalan tak? Faham? Boleh tak? Boleh. Maknanya untuk maklumat, kan? Untuk maklumat, untuk pegangan kita sendirilah. Untuk diri kita, kalau ada anak-anak, jangan halang mereka berkahwin. Jangan cerewet. Jangan kita terlalu memilih. Jangan nak yang pada penglihatan kita nampak memang kita suka yang macam tu. Okay? Jadi jodoh ni Allah SWT pilih apa? Kaya boleh, banyak keturunan boleh, cantik boleh, kan? Tapi pilihlah kerana agama. Kita tahulah pilih kerana agama tu apa? Untuk membimbing kita ke? Kan? Untuk membimbing kita, ataupun orang lelaki untuk membimbing orang lain. Itu kerana agama. Kerana kita pilih orang ni, agamanya nampak kukuh, itu kerana agamanya. Agamanya nampak macam makin lama makin hanyut, kita nak selamatkan, itu pun kerana agama. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. InsyaAllah kita sambung lagi rezeki di 2 minggu akan datang. Dan kita sudahi hari ini insyaAllah dengan sikit doa lah, kan? Doa dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, mu'afatan fil jasad, wa ziyadatan fil mal, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut,
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Sama. Kelabu kan? Ustaz punya ni terlebih cahaya.